Baik, kerajaan akan meningkatkan surcharge elektrik dan kos buruh sudah tentu. Pengilang berkata perkara ini sekaligus akan menyebabkan kenaikan harga pada kenderaan baharu. Jadi pengeluar komponen automotif telah memohon kerajaan supaya menangguhkan pelaksanaan mengejut tarif elektrik ini. Dan untuk kita memahami dan mengulas lanjut mengenai perkara ini sudah bersedia dalam talian adalah Musa Zahidin Ahmad Zaidi, merupakan Timbalan Presiden Persatuan Pembekal Perodua. Terima kasih Musa dan selamat tahun baru. Ya, selamat tahun baru. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik, Musa, pengeluar komponen automotif mohon kerajaan untuk menangguhkan pelaksanaan mengejut tarif elektrik sebanyak 566% kepada 20 sen dan 27.7 sen kilowatt per jam pada 1 Januari 2023 daripada kadar 3 sen kilowatt per jam sekarang. Jadi menurut Presiden Persatuan Pembekal Perodua sendiri, P2SA, Helmi Sheikh Mahmud berkata, perkataan ini akan berimpak besar kepada seluruh industri negara ini, impak besar maupun kecil ataupun impak besar maupun kecil juga. Jadi bantu kami faham apakah kesan yang dirasai di bahagian pengeluar termasuk juga dengan pembeli dan lain-lain. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Dia kepada industri kita sekarang ni, kita punya challenges yang datang pada tahun lepas daripada zaman sebelum COVID dan COVID lagi adalah kenaikan kos dari berbagai-bagai angle. Contohnya, kita ada kenaikan dari segi raw material atau peningkatan dari segi barangan asas. And then on top of that, kita ada manpower increase recently daripada 2020 ke 2022 sebanyak 25%. On top of that, coupled with the weak ringgit yang kita alami, yakni kejatuhan ataupun nilai ringgit sebanyak antara 14% yang paling teruknya pada Oktober 2021 dulu, dan tambahan kepada kos transport dan logistik. So maknanya kita dah ada mengalami berbagai-bagai angle kenaikan yang kami telah alami, pengilang telah alami dalam masa setahun dua tahun yang lalu ni, dan pengeluaran kami daripada COVID untuk menangani kenaikan kos ni belum lagi dapat kami atasi sebaik-baiknya. Isu dia sekarang ni adalah kenaikan tambahan kepada ICPT, yakni imbalance cost pass-through sekarang ni oleh TNB ni, menambahkan lagi challenge cabaran kepada pihak kami untuk menahan daripada kenaikan harga terus berlaku. Seperti mana yang Nina tahu, I think harga kereta dalam Malaysia ni masih lagi pada kawal, terutamanya kereta National Life, masih lagi pada harga yang amat-amat berpatutan. So, saya harap kita boleh clearkan dulu naratif asal di mana bukan saja satu benda yang naik dalam industri kami, tetapi berbagai-bagai item daripada segala angle naik. So, itu yang menjadi satu cabaran besar kepada kami. Walau bagaimanapun sebenarnya, saya ingin setuju juga lah tadi dengan saudara Imran tadi tu mengatakan bahawa the last 2 years memang very difficult for our industry. We are hoping very much for the next coming year that the domestic demand will increase, and therefore the demand for cars will also increase, and with that insyaAllah the top line revenue will be better. Cuma our concern is if we cannot tackle the issue of cost, lagi banyak kadang-kadang for certain members within our ecosystem ni, lagi banyak kita buat, lagi banyak kita rugi. Itu yang jadi masalah. So kita kena control kenaikan kos ni dan kena manage bagaimana yang kita boleh pastikan kenaikan di dalam domestic demand ni akan membantu kepada kestabilan keuntungan yang bakal ada pada tahun-tahun yang akan datang. Itulah kita hadapi sekarang ni. Baik, Musa, objektif kerajaan untuk menghapuskan subsidi kepada industri yang menggunakan volten sederhana maupun volten tinggi demi mengurangkan impak kos akibat peningkatan harga arang kepada sektor tetangga. Jadi, namun apakah langkah atau usaha lain yang boleh dilakukan untuk menampung beban yang akan dihadapi oleh pengeluar komponen ini? Mungkin boleh kongsikan? Itu masalah dia, the rising cost ni kita semua alami, semua pengilang termasuk dengan TNB, tetapi TNB pas balik kos kenaikan dia kepada kita sebagai pengguna TNB, kami ni pula nak paskan kos kami kepada siapa. So itu masalah dia, faham ya? So isu dia sekarang ni kami ni yang terjerat di tengah-tengah, because buat masa yang sama kami setuju yang kerajaan punya
action terhadap nak bantu B40 dan memastikan yang kos sara hidup tetap terjaga. Dan sebagai ahli kepada Persatuan Pengilang Perodua, yakni kereta yang paling mampu milik dalam negara, kami sebagai ahli-ahli Persatuan Pengilang sentiasa memastikan bahawa kualiti dan kos kami sentiasa pada kadar yang most competitive, so that our customers will be able to get the best quality at the best price. So isu kita sekarang ni, to maintain the competitive advantage ni, we need very good and in-depth study into cost factors. And one of the cost factors is that, okay, walaupun kita setuju yang PM mengatakan yang B40 ni, kita sama-sama. Tapi saya rasa kita boleh halusi lagi bagaimana kita hendak memastikan bahawa niat asal pihak kerajaan untuk memantau dan mengkontrol harga kenaikan yang bakal akan bagi impak kepada B40 itu dapat dikurangkan. So maksudnya bukan semua SME aja yang jual kepada B40. Ada juga syarikat besar yang jual kepada B40. Ada juga syarikat nasional yang multinasional yang jual kepada B40. Dan dalam industri kami ini, kami ada a combination of multinationals, large companies and also SME and bumi companies that combine as one whole ecosystem yang buat kereta tu untuk SME. So saya harap more discussion dapat dilakukan antara pihak kami dan pihak kerajaan untuk menjayakan niat asal B40 itu dapat kurangkan kos sara hidup diorang melalui implementasi kepada polisi-polisi yang kita ada seperti sekarang ni. Saya nak juga beritahu bahawa kerajaan baru kita ni dah mula memanggil industri untuk berinteraksi di antara kami dan kerajaan untuk memahami lebih lanjut keadaan industri kami. Dan kami berharap dengan more positive understanding terhadap how we can achieve the common goal, yakni how to maintain kos sara hidup yang ada dekat dalam Malaysia ni dapat kami teruskan dengan kerjasama bersama melalui implementasi tersasar kepada dasar-dasar yang bakal dikenalkan. Baik, seperti yang Musa katakan tadi, ini macam pass baton daripada elektrik pas kepada pengilang dan akhirnya tempias kepada pengguna. Dan tapi harga kereta belum naik lagi kan, Nina? so kami tengah menanggung lagi ya. Okay. Betul lah, itu pun pihak pengilang pun di tengah-tengah kerana pengguna mesti marah kepada pengeluar kilang kenapa mahal sangat. Namun punca ini agak berantai. Selain elektrik, surcharge elektrik memberi impak, kita harus teliti juga dengan pelaksanaan gaji minimum RM1,500 yang dikatakan juga beri kesan negatif kepada industri otomotif terutamanya dan menurunkan jumlah bekerja kepada 45 jam seminggu daripada 48 jam sebelum ini yang mengakibatkan kos lebih masa. Kita naikkan gaji, kita kurangkan masa, yang tanggung adalah syarikat-syarikat ini. Namun kos ini tidak diserapkan oleh ahli-ahli pengeluar seperti Perodua dan antara pengilang lain dan terpaksa turunkan seperti yang Musa cakap, turunkan peningkatan kos ini kepada pelanggan. Namun unjuran jualan seperti yang dijangkakan, kenderaan dijangka meningkat 20% pada tahun ini. Jadi disebabkan tarif elektrik surcharge, peningkatan gaji minimum, pengurangan jam bekerja. Adakah ini akan mengubah prospek tersebut dengan berlakunya peningkatan tarif elektrik dan pelaksanaan gaji minimum dan bagaimana ia beri kesan kepada ekonomi domestik kita? Okay, Nina, I think if your statement tadi general kepada otomotif industri nasional yang ada beberapa syarikat yang tidak membenarkan pass-through kepada minimum wage order ni, betul kalau general. Tapi specifically pada saya untuk Perodua Supply Association, sebenarnya Perodua memang prihatin pasal hal ni. Dan Perodua sudah pun memberikan atau mengeluarkan satu formula di mana perkara ini dapatlah dibantu dan di-share di antara kami dan pihak Perodua berkenaan dengan MWO ni lah, minimum wage order. So bagi pihak saya lah ya, saya rasa OEM kita lain-lain. Dan tapi untuk Perodua specifically sebenarnya mereka amat prihatin dan memainkan peranan mereka sebagai sebuah kereta nasional yang memastikan supply chain dan juga customer, yakni rakyat Malaysia dapat masih lagi enjoy the cheap, reasonable and competitive car prices in the country.
Now, coming back to your issue regarding how we can maintain this cost impact, yes, it is true. Yang adalah waktu kerja turun dari 48 kepada 45. Lepas pada tu, minima punya gaji daripada 1,200 kepada 1,500. So memang itu yang saya kata tadi, cost impact kepada pengelang seperti kita ni memang amat terjejas. Tetapi macam mana pun, kami sangka bahawa increase in productivity itu insyaAllah dapat kami teruskan jikalau ada beberapa perkara yang kami dapat lakukan dalam jangka masa pendek, sederhana dan panjang. Contohnya seperti kerajaan telah memulakan projek IR 4.0. Jadi IR Project 4.0 ni telah membantu banyak daripada ahli-ahli kami untuk meningkatkan lagi automation diorang. Kebanyakan daripada syarikat kami sekarang ni memang dah dapat sampai tahap IR 3.0 lah, yakni menggunakan robotik, menggunakan elektronik, PLCs dan semi-automation kepada dalam pengeluaran kami. Jadi perkara-perkara itu memang kami telah lakukan dan sedang lakukan dan akan lakukan. So untuk memastikan bahawa kami dapat membantu kerajaan dan hasrat negara untuk meningkatkan basically livelihood of general Malaysians. On one hand we agree, tetapi further program berkenaan dengan macam mana kita nak memastikan productivity increase ni perlu kami halusi bersama, especially with the kerajaan, and untuk memastikan yang cost increase yang pengilang-pengilang face akan dapat di-offset dengan high increase in productivity yang dapat kita lakukan sama ada melalui automation atau IR 4.0. Okey, baik. Sekali lagi seperti banyak usaha yang Musa katakan tadi yang perlu dilakukan oleh kerajaan dan perlu diperhalusi lagi, dan kita memerlukan kerjasama badan kerajaan dan agensi agar kita pastikan industri otomotif ini kekal berdaya tahan dan kekal berdaya saing dan sekaligus membantu memacu pertumbuhan ekonomi negara pada masa akan datang. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Musa Zahidin Ahmad Zaidi, merupakan Timbalan Presiden Persatuan Pembekal Pro 2. Terima kasih Musa. Thank you. Assalamualaikum. Assalamualaikum.